Okay, hari ni kita kan sebelum ni kita dah belajar how to calculate to get the mean, standard deviation, variance, median and mode. Okay, for each sample and population data. Lepas tu adalah perbezaan dari segi macam mana apa yang kah hendak masukkan dari segi skewness. Lepas tu how to get the stem and leaf plot. Okay, sebelum ni yang melibatkan dari segi different chart, different types of chart. Okey, jadi untuk statistical probability ni sebenarnya merangkumi bagi uh, mean, median. Bagi nilai mean dan juga standard deviation. Maksudnya statistical probability ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada yang sebelum ni lah. Kalau sebelum ni kita cuma dapatkan nilai bagi mean, standard deviation and variance. Tapi kalau untuk statistical probability ni, daripada nilai mean dan standard deviation itulah kita boleh dapatkan probability, kebarangkalian. Okay, kebarangkalian ni katakanlah kita nak buat kajian tentang faktor cuaca. Okay, kita nak tahu adakah berapa banyakkah kebarangkalian esok akan hujan contoh. Kan sebab kita berdasarkan indikator yang kita ada berdasarkan senario semasa. Okey, kita pun buatlah calculation, kita dapatkan kebarangkalian probability mungkin 50%. Okey, 50% esok hujan. Okey, 60% mungkin esok tak hujan. Okay, itu yang dimasukkan probability. Sebab probability ni dia bergantung kepada nilai mean dan juga standard deviation. Jadi sebab itulah kita kena kenal dululah how to get the mean, standard deviation and variance. Okay, tapi untuk dapatkan standard deviation ni dia bergantung kepada nilai variance. Dan kalau kita tengok pada formula yang sebelum ni pun, formula bagi sigma kuasa 2. Okay, yang ni adalah variance. Okay, yang ni untuk variance. Kalau yang standard deviation, yang ni sahaja. Okay, STD, okay, standard deviation. Yang ni sahaja. Okay, yang ni bagi simbol parameter untuk variance dan juga standard deviation. Okay, seterusnya. Okay, by the end of this chapter, you should be able to understand the statistical probability. Okay, yang saya explain tadi lah sebab daripada probability itulah kita boleh tahu adakah result yang kita pilih tu, kebarangkalian kita tu tinggi ke, rendah ke. Selalunya probability ni sebenarnya untuk bantu researcher buat keputusan. Sebab bila researcher buat analisis tentang kepuasan pelajar terhadap servis kualiti yang disediakan oleh pihak library sebagai contohnya. Jadi daripada situ sebenarnya kita boleh tahu adakah berapa banyakkah kebarangkalian pelajar ni berpuas hati ataupun tidak dengan servis yang disediakan oleh pihak library. Boleh jadi dalam 20%, 30%, 40%. Jadi untuk dapatkan result probability ni dia sebenarnya bergantung kepada formula Z-score. Okay, sebenarnya ada T-score dan juga Z-score. Tapi Z-score ni lebih recommended lah, lebih digalakkan sebab Z-score ni boleh mengambil kira melibatkan sample size yang lebih besar. Tapi kalau T-test, dia dia sebenarnya mungkin tidak berapa sesuai yang melibatkan sampel yang lebih besar. Tapi kita kebanyakannya bila kita buat kajian yang melibatkan populasi yang besar, mestilah kita sampel pun kita besar. Contohnya kalau kita buat kajian di zon Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi populasi dalam zon timur mungkin dalam 3 juta. Takkanlah kita nak ambil sampel tu 30 orang sahaja bagi mewakili bagi setiap zon Pantai Timur. Jadi kalau sebab T-test ni dia lebih sesuai untuk sampel yang kecil. Sebab itulah kita akan belajar untuk Z-score. Sebab Z-score ni sesuai untuk sampel yang lebih besar. Okay, kalau dengan era sekarang ni pun kita diperkenalkan dengan IR 4.0. Okay, Industrial Revolution 4.0. Okay, jadi Industrial Revolution 4.0 tu adalah merangkumi dari segi digital platform, ada crowdfunding, okay, ada yang Internet of Things, okay, yang melibatkan IoT lah. Jadi semua tu semua platform-platform tu melibatkan sampel yang besar. Jadi mungkin sesuai untuk Z-score lah memenuhi keperluan yang ada sekarang ni lah. Jadi untuk kita calculate sama ada Z-score ni sesuai atau tak sesuai, kita kena faham dulu dari segi normality data. Okay, sebelum ni kita diperkenalkan bagaimana untuk mengenal pasti sama ada data kita ni normal ataupun tak normal. Kalau ikut daripada previous chapter, kita tengok berdasarkan nilai mean. Kalau nilai mean equal with median,
Lepas tu equal median. Lepas tu equal juga pada nilai mode. Maksudnya normality is achieved. Bila normality is achieved, maknanya salah satu assumption untuk kita conduct Z-score ni satisfied lah. Maksudnya kita dibolehkan sebab normality is achieved. Kalau dapat nilai mean greater than median, greater than mode, maksudnya positive skew. Bila positive skew, maksudnya data tu tak normal. Jadi tak sesuai untuk guna Z-score. Okay, itu yang dimasukkan normal distribution. Sebab Z-score ni dia bergantung kepada bell shape. Ini adalah distribution Z. Okay, jadi bell shape ni probability keseluruhan ni adalah 1.0. Okay, yang tengah-tengah ni jadi kosong lah. Okay, ni kosong. Okay, 0.5 ni sini adalah area positif. Sini area negatif. Okay, dari dia ada teori lah tentang Z-score ni. Tapi kita bukannya bagi penekanan sangat tentang teori ni filosofi. Melainkan dalam bidang statistik. Okay, sekarang ni awak bidang dalam DIB, banking. Maknanya kita cuma nak guna aplikasi statistik dalam bidang banking sahaja. Jadi cukuplah sekadar untuk tahu dari segi aplikasi yang melibatkan calculation, bila nak guna, apakah problemnya. Okay, jadi tak perlu tahulah kenapa gambar tengah ni bulat ke lekuk tengah sini positif, sini kira negatif. Okay, tak perlu tahu secara jelas lah. Tapi boleh add on sedikit lah maklumat tu. Okay, jadi dan seterusnya ada comparing the Z-score. Okay, Z-score ni formula dia simple. Nanti akan ditunjukkan pada next slide. Okay, jadi untuk Z-score ni sebenarnya kita boleh buat perbandingan melibatkan satu populasi sahaja ataupun kita nak buat lebih daripada satu populasi untuk bantu decision maker buat keputusan nak compare. Contohnya nak compare antara Ali dan Aminah. Okay, antara Ali dan Aminah mana, individu manakah yang mempunyai markah exam yang lebih terbaik. Okay, selain daripada kita compare dari segi pemarkahan lah, tapi boleh kita compare juga melalui Z-score. Okay, sebabnya ada setengah pengkaji mengatakan bila kita bergantung kepada nilai mean sahaja, purata sahaja tak cukup untuk kita tahu sama ada keputusan tu reliable ataupun tak reliable. Sebabnya kita perlu mengambil kira dari segi standard error, ralat. Kalau nilai mean tinggi pun, kalau nilai purata tinggi, mean tinggi, tapi standard deviation lagi tinggi daripada standard deviation tu ralat lah error. Kalau lagi tinggi daripada nilai mean, tak membawa makna pun. Tapi kalau nilai mean ni tinggi, lepas tu standard deviation ni rendah, maksudnya bagus. Okay, jadi sebabnya nilai Z-score ni bergantung kepada nilai mean dan standard deviation. Dia mengambil dua ukuran. Okay, nilai mean dan standard deviation. Kalau kita compare kedudukan markah pelajar tu, kita compare berdasarkan sum baru total. Okay, total bagi setiap 5 markah, 5 subjek. Okay, siapa tinggi dia dapat nombor 1. Okay. Itu sebenarnya kurang tepat. Kalau dalam bidang statistik ni, dia mengambil kira dalam semua aspek. Dia ambil juga nilai mean, dia ambil juga nilai error. Okay, itu maksudnya untuk Z-score. Okay, jadi what are Z-score? Okay, Z-score measure exactly how many standard deviation above or below the mean a data point is. Okay, here is the formula for calculating a Z-score. Okay, ini adalah formula bagi Z-score. Okay, X di sini merujuk dari segi observed value ataupun observation. Yang mu ni adalah nilai population mean. Okay, population mean. Okay, dan last kali ni adalah standard deviation. Okay, ni yang saya kata. Kalau sebelum ni, previous chapter, kita discuss how to get the mean, median dan mode. Lepas tu kita calculate lagi untuk dapatkan nilai standard deviation and variance untuk sampel dan juga populasi. Tapi dalam Z-score ni, dia merangkumi, melibatkan dua-dua sekali. Dia ada nilai mean dan juga standard deviation. Okay, sebab itulah saya kata untuk Z-score ni sebenarnya pun sambung daripada chapter yang sebelum ni. Okay, kalau kita tak belajar untuk dapatkan population mean, tak boleh lah kita nak dapatkan nilai Z-score. Okay, sebab dia saling bergantung antara satu sama lain lah. Okay, jadi kita tengok pada example. Okay, example 1. The grades on a history midterm element have a mean of mu 85 and a standard deviation of 2. Michael score 86 on the exam. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan nilai Z. Okay, nilai Z ni belum lagi probability.
yang kita discuss ni untuk chapter ni melibatkan statistical probability. Jadi probability tu dia akan boleh dalam bentuk persen. Cuma sekarang ni kita baru dapat nilai Z, belum lagi probability. Okay, lepas ni kita akan pergi kepada probability. Ini untuk formula bagi Z. Okay, Z maksudnya X minus mu bahagi dengan standard deviation. Okay, dalam kes ni X ni observe value. Yang ni lah 86, 86. Okay, minus mu. Kita dapat 85. Okay, bahagi dengan standard deviation 2. Okay, boleh terus dapat jawapan lah. Tapi ada sesetengah soalan dia bagi katakanlah variance. Katalah dia bagi variance. Variance maksudnya sigma kuasa 2 equal with 4. Okay, kalau ada dia bagi maknanya awak pun kena hati-hatilah bila baca soalan. Jangan cepat nampak je value ni terus pick. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk variance, maksudnya awak kena dapatkan dulu nilai standard deviation. Barulah kita boleh substitute dalam formulanya Z score ni. Okay, sekarang ni lah 1/2. Jadi dapannya untuk Z score ni 0.5. Okay, boleh. Okay, dan seterusnya untuk example 2. Okay, the grades on geometry midterm. Okay, samalah. Mean 82 and a standard deviation of 4. Okay, Michael score 74 untuk exam ni. Okay, jadi untuk Z, okay, 74 minus 82. Population mean bahagi dengan standard deviation 4. Okay, jadi awak dapatlah nilai dia. Okay, berapa awak dapat ni? Dapat 2. Okay, Z score equal with 2. Okay, jadi jawapan akhir bagi example 1 dan example 2 yang inilah berdasarkan formula ni sahaja. Okay. Okay, seterusnya untuk normal distribution. Okay, ini kita panggil bell shape. Okay, bell shape. Okay, bell shape ni dia sebenarnya ada dua jenis tail. Satu one tail, satu lagi two tail. One tail ni terbahagi pula kepada dua jenis iaitu untuk left tail. Left tail ni maksudnya region of rejection tu pada sebelah kiri awak lah. Left tail. Kalau one tail yang right tail dia akan region untuk rejection tu pada right. Okay, pada right kita. Kalau yang sini untuk two tail. Two tail tu maksud dua-dua belah tu ada. Jadi simbolnya sesuai ni katakanlah dalam hypothesis testing. Okay, dalam hypothesis testing ada null H1. Yang ni kita akan discuss untuk next chapter. Okay, jadi katakanlah kita nak compare antara lelaki dan perempuan. Okay, katakanlah ni boy. Okay, mu boy does not equal with mu girl. Okay, jadi yang berlawanan dengan dia equal. Okay, yang ni kita akan discuss lagi lah. Akan lebih. Yang ni saya bagi general lah. Untuk simbol yang sesuai bagi yang melibatkan two tail ni hanya adalah simbol equal. Okay, equal. Ataupun not equal. Kalau yang one tail, left tail ni, yang left tail tu maksudnya pada less than. Okay, katakanlah lelaki, boy, okay, less than female. Okay, based on apalah berdasarkan bentuk soalan. Okay, one tail, right tail test maksudnya simbol greater than. Sebab di sini adalah untuk positif, sini adalah region untuk negatif. Okey, jadi nanti dia akan ada berkait pula pada next chapter. Okay, dia akan bagi tahulah sama ada kita kena guna equal ataupun not equal dan kita diminta untuk draw. Tapi rasanya untuk final nanti nak draw susah lah. Yang baru ni pun saya buat untuk soalan degree ada drawing sketch the scatter plot tu pun dah ada masalah. Sebabnya time draw tu tiba-tiba hilang. Hilang. Bukan nak seorang je hilang. Time tu hilang lah. Dia kata, rasa dah lukis. Tapi tak apalah. Kita kena akan cari alternatif lain lah untuk buat soalan pun. Okay, yang ni untuk standard normal distribution. Okay, for positive value. Sebenarnya untuk Z ni dia ada dua jenis lah. Ada untuk dapatkan positive value dan satu lagi untuk negative value. Okay, yang ni yang nampak ni adalah kita panggil rules of probability. Okay, rules of probability. Tadi kita baru dapatkan nilai untuk dapatkan Z. Belum lagi dapat nilai untuk probability.
Okey, jadi untuk dapatkan nilai probability ni bergantung kepada kalkulator. Okey, yang inilah kalkulator ni. Okey, kalkulator ni ataupun kita boleh rujuk pada buku statistical table. Yang ni, buku statistical table. Okey, ini buku statistical table dan kita tengok pada table 3 lah. Table 3. Okey, area in upper tail of the normal distribution. Okey, yang table ni pun saya ada include dalam slide ni. Okey, saya ada include dalam slide ni. Okey, cumanya saya lebih prefer kalau guna calculator lah. Lebih senang. Okey, lebih senang. Sebab memang guna calculator pun nak buat. Kalau rujuk pada buku pun tak ada masalah. Cuma kalau dah ada calculator ni gunakanlah semaksimum mungkin dari segi fungsi kan. Okey, jadi katakanlah probability Z. Katakanlah Z kosong. Okey, sekarang ni saya nak awak tengok kalkulator masing-masing. Okey, cuba tengok kalkulator. Okay. Lepas tu klik pada mode. Mode. Okey, sekarang ni awak akan keluar nilai okey, mode tu 2 kali. Tekan mode 2 kali akan keluar nilai ni tak? SD REG base. Ada keluar? Yang macam ni. Ada doktor. Okey, ada. Kalau ada, maksudnya kita guna standard normal distribution. Klik pada nombor 1. Tekan press button 1. Press button 1. Okey. Lepas tu barulah klik pada shift. Shift sekali lagi. Shift. Lepas tu tekan press button nombor 3. Okey, dia keluar macam ni. Betul? Betul. Okey. Sekarang ni awak tengok pada simbol ni. Okay, pada simbol slide ni dia ke arah kanan greater than, betul? Z greater than. Maksudnya right. Jadi maksud dalam kalkulator ni right tu adalah untuk nombor 3 R. Jadi awak tekan nombor 3. Press button number 3. Okay, dia akan jadi keluar macam ni. Okay, betul. Jadi awak pun cuma tak boleh. Boleh. Okay, jadi awak terus masukkan value kosong. Okay, masuk value kosong. Lepas tu tekan equal. Okay, jadi awak akan dapat nilai 0.5. Betul? Betul. Okay. Jadi, yang ni kita akan gunanya. Jadi maksudnya, yang awak dapat tadi formula tadi tu hanya untuk Z. Belum lagi kebarangkalian. Okay, dalam kes ni kita dapat 0.5. Maksudnya bersamaan 50% kebarangkalian. Okay, tu yang dimaksudkan probability. Okay, berdasarkan pada kalkulator ni lah. Okay, kalau katakanlah awak dapat P. Okay, Z greater than 0.2. Okay, cuba buat. Berapa awak dapat ni? Okay, cuba buat. Berapa dapat tu? 0.2. Berapa nilai yang awak dapat ni? Kalau guna kalkulator. Berapa dapat? Berapa dapat? Boleh tulis. 0.42074. Okey. Maksudnya ni lah. Tapi kalau katakanlah ada siapa-siapa di sini kalkulator tak boleh guna Yang saya guna 570MS ni. Kan ada siapa-siapa dia guna kalkulator lain. Tak keluar macam ni. Okey, kalau katakanlah gunanya statistical table. Okey, dalam slide ni saya adalah 0.2 kan. Okey, sekarang ni awak tengok pada nilai 0.2. Okey, kita tengok 0.2. Pada statistical table yang saya letak pada ni, okey. 0.2 kalau ikut daripada buku statistical table, okey, yang ni lah 0.2. Jadi 0.200 maksudnya 0.4207. Okey, sama tak dengan value yang awak dapat ni? Sama kan dengan calculator ni? Okey. Yang dekat table tu samalah dengan result daripada calculator. Okey, sama. Yang tadi pun awak dapat Z. Katakanlah Z
greater than 0 kan? Okay, 0 maksudnya 0.5. Okay, cuba katakanlah dapat probability Z greater than 0.33. Okay, kalau guna kalkulator berapa awak dapat? 0.33. Okay, awak dapat 0.3707. Okay, cuba kita tengok pada table ni. 0.3 di sini. Okay. Jadi kita 0.33 ni 0.30. Yang ni 0.3132. 0.32. Lepas tu 0.33 sini. Sama. Sama dengan statistical table. Okay, sebab itulah saya kata kalau dah ada calculator boleh guna teruslah. Tak perlulah awak nak balik lagi, nak pergi cari lagi lah. Boleh terus guna calculator. Ya, tapi kalau nak guna, kalau rasa masa tak faham lagi, dia faham dengan cara buku, boleh ya proceed je. Tapi saya nak tunjuk. Maknanya hasil dapatan daripada calculator yang awak buat ni samalah dengan daripada statistical table ni. Okay, clear? Clear. Okay. Jadi, okay, untuk ni sebenarnya, untuk for positive value ni, okay, kalau yang greater than ni awak boleh terus dapat jawapan teruslah. Yang macam tadi, Z greater than 0.2, terus boleh dapat jawapan. 0.42074 contohlah. Okay, katakanlah bila melibatkan lebih daripada satu value. Yang macam ni dia ada satu value kan. Ni kosong, ni A. Okay. Sekarang ni kalau untuk nombor 3, nombor 4 ni. Okay, nombor 3 dan nombor 4 ni melibatkan lebih daripada satu value. Ada kosong dan A ni. Okay, maksudnya bila katakanlah sini kosong. Kan di sini pula katakanlah awak dapat nilai 0.14. Okay, 0.14. Katakanlah A ni equal with 0.14. Okay, jadi maksudnya solutionnya awak kena jadikan, kena pisahkan, split dulu Z greater than 0 minus dengan Z greater than A. Okay, sekarang ni kita dah dapat dah nilai untuk Z greater than 0 tu maksudnya equal with 0.5. Okay, cuba kalau dapat nilai untuk ni Z greater than 0.14. Berapa yang awak dapat ni? Okay, sini berapa ni sini? Berapa nilai? Kalau ikut table pun sama. 0.14. Kita tengok pada table. Ke 0.14. Okay, kita dapat 0.4443. Okay, sama dengan kalkulator yang buat tu. Sama. Okay, sama kan? Okay, jadi dapatlah 0.4443. Okay, jadi awak pun dapatlah jawapan akhir bagi probability ni. Okay, 0.5 tolak 0.4443. Jadi awak dapatlah 0.0557. Maksudnya dari segi probability 5.57% lah. Okey, kalau katakan, tapi kena ingat nilai ni rules yang awak kena faham lah. Kena faham. Saya takut awak tertukar dengan yang negative value. Kalau untuk negative value, beza dia sikit sahaja di antara nombor 3 dan nombor 4 ni. Dia kalau katakan awak dapat nilai, katakanlah sini dapat A 0.2. Sini 0.2. Maksudnya untuk kalau negative value katakanlah dapat negatif 0.2. Hasil daripada negatif 0.2 tu sama dengan nilai 0.2. Dia kena sama. Sebab probability must be positive. Okay, dia bergantung kepada upper tail. Upper tail tu dia akan positif lah. Okay, 0.2 dia akan sama. Okay, kalau katakanlah awak dapat diminta untuk find the probability value for Z greater than negative 0.2. Sebenarnya sama. Bila dari segi rules dia positif pun sama dengan negatif. Okay, kalau yang nombor 3, nombor 4 ni kita tengok. Okay, dia start sini bermula pada kosong sini. Z greater than 0 minus Z greater than A. Dia start pada sini. Kalau yang negative value ni, negative A Z kosong ni, dia bermula pada ni. Z greater than 0. Di sini dulu baru minus dengan A. Okay, dia sama lah sebenarnya. Boleh?
Okay, yang ni. Tapi tak apa. Sebab final kan open book. Awak tengok je lah pada slide ni. Asalkan jangan salah minus, jangan salah tengok table. Tu je lah. Selamat dah. Muncul boleh buat online. Okay. Kalau yang ni, okay. Yang ni katakanlah case A. Berapa awak dapat A? Katakanlah sini A 0.3. Okay, yang untuk nombor 4 ni. Lepas tu B 0.5. Okay. Okay, jadi bila nak solve-nya macam mana? Okay, Z greater than A. A 0.3. Berapa awak dapat tu? 0.3. Berapa dapat? Okay, dapat 0.38209. Okay, tolak B tu 0.5. 0.5. Okay, 0.30854. Okay, awak pun dapatlah solution bagi untuk nombor 4 ni. Tu example bagi nombor 4. Okay. Dan kalau yang less than ni, awak kena convert dulu jadi macam ni. 1 minus. Kalau yang greater than ni, terus dapat jawapan. Tapi kalau yang less than ni, macam contoh nombor 5 ni, okay, buat macam ni. Kena ada 1 minus ni depan ni. Okay, tu dari segi rules lah. Okay, dari segi rules. Okay, yang ni untuk negatif pun sama. Kalau yang Z greater than negative A pun. Okay, ini sama. Okay. Okay. Okay, cuba buat yang ni. Exercise. Okay, if the continuous, ni contoh soalan lah daripada yang past year. If the continuous random variable Z has a standard normal distribution, find the probability values. Okay, yang Z greater than 0, berapa awak dapat ni? 0.5. Okay, dia samalah greater than ataupun greater than and equal tu. Okay, yang ni pun, yang ni, okay, yang ni dah tak ada lah. 0.14. Last sekali awak dapat 0.0557. Okay, yang ni? Okay, yang ni cuba buat. Dapat berapa yang ni? Yang ni dapat berapa? Z greater than 0 minus probability Z greater than 2.14. Okay, berapa awak dapat ni? Berapa dapat ni? 0.48382. Betul ke? 0.48382. Okey. Boleh ikut Okay, boleh ni senang. Okey, yang ni kalau yang melibatkan ada negatif dan positif. Okay, selalunya negatif tu akan pada left side lah. Takkanlah positif lebih besar pada negatif lah. Dia akan pada sini lah negatif. Okay, ni ada arus dia. Okay, awak kena jadi, maknanya kena cari dululah Z greater than B. Lepas tu yang A. Okay, yang ni dari segi rules dia. Okay, yang ni boleh try lah. Nanti saya akan bagi assignment untuk cuba practice yang ni. Probability ni. Okay, sebab selepas ni, kalau ikutkan, dalam DCI sepatutnya statistical probability ni merangkumi permutation, combination, Venn diagram, tree diagram. Tapi dan juga ni lah, dan juga probability yang ni. Cumanya sekarang ni sebab kita dah selesai untuk buat 2 kali quiz. Lepas tu midterm pun dah buat, dah settle. Okay, quiz saya dah bagi markah kan. Yang cuma midterm tu masih lagi dalam proses. Okay, nanti saya akan bagilah markah untuk bagi midterm. Okay, jadi maknanya lepas pada midterm ni saya cuma nak fokus yang melibatkan final exam sahaja. Maknanya kalau untuk subjek business statistik ni tak payahlah nak rasa tension sangat nak belajar lagi pun. Boleh tengok contoh daripada buku lah. Dalam slide saya pun ada. Okay. Okay, seterusnya. Kita comparing Z-score. Okay, yang exam. Mira Filzah. Okay, Mira Filzah took both exam. Okay, she scored 172 on the LSAT and 37 on the MCAT. Okay, which exam did she do relatively better on? Okay, sekarang ni dia akan bagi 2 exam. Okay, yang ni saya melibatkan Z-score.
dia boleh lebih daripada satu populasi. Okey, katakanlah untuk LST. Kita selesaikan untuk LST dulu. LST untuk Z. Okay, sekarang ni LST untuk Z. Okay, she score 172. Okay, 172 minus min yang dapat 151. Okay, bahagi dengan standard deviation 10. Berapa awak dapat nilai yang ni? Berapa dapat? Okay, dapat 2.1. Okay, seterusnya untuk MCAT. Okay, MCAT. Okay, dapat untuk X dia berapa? 37. X minus dengan min 25.1. Bahagi dengan standard deviation 6.4. Okay, berapa dapat untuk MCAT? Okay, 1.859 berapa dah? Okay, 8593. Okay. Okay, jadi bila kita compare antara LSAT dengan MCAT, okay, LST kita dapat 2.1. Lepas tu MCAT kita dapat 1.8593. Okay, dekat final ni dia bagi tahu which exam did she do relatively better on. Okay, berdasarkan daripada dua exam ni, exam mana yang dia perform bagus? Okay, jadi jawapan dia adalah MCAT. Sebab nilai MCAT 1.8593 ni lebih kecil berbanding exam LSAT dengan 2.1. Dia semakin kecil nilai tu semakin bagus lah. Okay, semakin kecil nilai tu semakin bagus. Boleh? Bukan. Yang ni Z kan? Yang ni Z. Okay, Z ni maksudnya melibatkan probability. Okay, yang ni LSAT. LSAT tu 2.1. Maksudnya 21%. Okay, 21% tu lebih bagus berbanding dengan MCAT. Lagi besar, lagi bagus lah. Okay, boleh? Silap. Okay, M mana dalam kes ni? LSAT. Okay, boleh? LSAT ni lebih bagus berbanding MCAT sebab 21 tertukar dengan standard deviation sahaja. Yang ni melibatkan probability. Okay. Okay, ni contoh soalan daripada past year sebelum ni. Okay, dekat slide dalam Eclipse pun ada. Okay, try lah buat exercise. Okay, dia dalam soalan ni dah bagi untuk average. Okay, average tu min lah. Min RM110. Lepas tu ada standard deviation of RM25. Assume that the expenses incurred on groceries by all such customers. Okay. Ni find the probability that randomly selected. Okay, spend more than RM130. Mana Z? Okay, diminta ni Z probability ni. Okay, maksudnya sekarang ni RM130 lah. RM130 S minus dengan yang min tadi awak dapat RM110. Okay, RM110 bahagi dengan standard deviation RM25. Okay, awak dapat buatlah RM25. Jadi awak pun dapatlah nilai untuk probability Z ni berapa. Okay, 130. 20 bahagi 25. Okay, 0.8. Maknanya P probability Z greater than 0.8. Okay. Kalau ikut rules tadi berapa patutnya ni nilai? 0.8 maknanya probability dapat 0.21186. Jadi maksudnya 21 lah, 21.18%. Okay, find the probability. Maksudnya sebanyak 21% kebarangkalian customer tu akan bayar guna kad untuk perbelanjaan lebih daripada RM130. Okey, itu maksud dia lah. Mana 21% sahaja customer ni kebarangkalian customer tu akan bayar lebih RM130. 70% lagi lebih dekat 80% tu mungkin akan bayar lah. Mungkin takkan bayar lebih daripada RM130. Okey. Okay,
what percentage of customer paying card between, okay, yang ni lah. P, okay, RM80 less than Z, lepas tu less than 100. Okay. Yang ni boleh compare tadi kan. P, 80 tolak dengan 110 tadi kan. Bahagi dengan RM25. Lepas tu Z less than 100 tolak dengan RM110 tadi. Bahagi dengan 25. Okay, apa dapat nilai? Okay, berapa yang ni? Okay, P. Okay, yang ni negatif. Negatif 30 bahagi 25. Okay, dapat negatif 1.2. Okay, untuk Z. Okay, negatif 10 bahagi dengan 25. Okay, dapat negatif 0.4. Okay, jadi maksudnya probability-nya adalah sepatutnya PZ greater than 0.4 ni minus dengan probability Z greater than 1.2. Okay, berapa dapat nilai? Okay, dapat 0.4. Okay, 0.344. Ni 0.34458 tolak. Okay. 1.2. 0.1507. Okay, jadi dapatlah. Berapa yang dapat? 34458. Tolak answer. Jadi last sekali akan dapat 0.22951. Mana kebarangkalian tu sebanyak 22%. 22.95%. Okay, yang customer tu akan spend antara harga RM80 hingga RM100. Okay, sebabnya 22%. 22.95%. Okay, itu yang hendak masukkan dari segi probability. Okay, boleh ikut kan? Tu laju sangat berapa lama berapa lama dah ni? Okay, 37 minit Okay, boleh ikut Okay, boleh tak? Okay, jadi ada lagi? Okay, tak ada. Habis untuk hari ini lah. Ada lagi sepatutnya sikit. Tapi sepatutnya untuk next akan datang pun soalan yang macam ni lah sebenarnya. Tapi saya dah cover sikit lah. Okay, jadi ada soalan lah. Ada apa-apa yang nak tanya? Okay.